Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada medium yang saya kasihi. Pada hari ini, ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk artikel kami iaitu masalah harta pusaka yang tergantung. Saya akan berkongsi mengenai pengenalan harta pusaka. Pengenalan harta pusaka. Menurut Kamus Dewan, pusaka adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Harta ini untuk diwarisi oleh keluarga mereka. Dalam bahasa Arab, pusaka dipanggil al-id ataupun al-vid atau al-wiratat, yang dalam bahasa Melayu dipanggil warisan. Menurut istilah syarak, harta warisan ataupun mirat ialah harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia yang telah menjadi hak mutlak ahli warisnya untuk diagih-agihkan di kalangan mereka yang berhak. Harta pusaka merupakan salah satu persoalan yang penting di dalam kehidupan manusia. Harta yang diperoleh melalui pembahagian harta pusaka dapat menjamin kehidupan seseorang individu di masa hadapan. Oleh itu, hak-hak kemanusiaan daripada satu generasi ke generasi lain ke generasi berikutnya akan lebih terjamin dalam kalangan umat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 7 yang bermaksud, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bagi orang lelaki ada hak pembahagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan juga bagi orang wanita pula ada hak bahagiannya dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut pembahagian yang telah ditetapkan. Terdapat sebahagian manusia yang telah menganggap bahawa harta benda adalah penentu hidup seseorang, maka akan terbukalah ruang terjadinya perbalahan dan penguasaan harta pusaka tersebut. Wujudnya perbalahan dalam pembahagian harta pusaka terjadi apabila terjadi dalam pelbagai bentuk yang disebabkan oleh harta pusaka hanya dibahagikan setelah sekian lama orang itu meninggal. Dan ada juga disebabkan oleh kedudukan harta yang tidak jelas, dan ada juga di antara ahli waris yang sengaja membuat penipuan dokumen penting seperti surat kematian dan juga surat perjanjian. Umum mengetahui, apabila seseorang meninggal dunia, si mati akan meninggalkan hartanya. Oleh demikian, keluarga terdekat perlulah menguruskan harta pusaka si mati. Namun, amat menyedihkan, artikel ini telah menerangkan dianggarkan lebih 1 juta pemilik geran tanah yang sudah meninggal dunia, tetapi pemilikan harta si mati tersebut masih belum diselesaikan oleh waris, atau kita boleh memanggilnya terbengkalai. Terdapat banyak aset atau harta tidak alih yang tidak diuruskan dengan baik seperti rumah, bangunan dan tanah. Hal demikian menimbulkan status aset tersebut tergantung begitu sahaja walaupun pemiliknya sudah meninggal dunia berpuluhan tahun yang lalu. Selain itu, kebanyakan umat Islam masih kurang kesedaran dan kepentingan menguruskan harta secara yang betul. Hal ini juga telah menambahkan lagi harta pusaka yang tidak diuruskan dengan baik menjadi penyumbang kepada pemilikan harta yang terbengkalai. Menurut Azhar Abdul Samad iaitu perunding harta mengatakan lagi, dianggarkan 95% umat Islam masih tidak sedar kepentingan menguruskan harta dengan betul sama ada sebelum atau selepas meninggal dunia. Bukan itu sahaja, Azhar Abdul Samad mengatakan lagi, punca kegagalan dalam pengurusan harta pusaka disebabkan ketiadaan persefahaman dalam kalangan ahli keluarga ketika pembahagian dijalankan selain faktor undang-undang yang menyebabkan ada waris yang sudah buntu.
Hal ini membuatkan waris menjadi hilang arah untuk menyelesaikan masalah harta pusaka. Sebenarnya nilai harta pusaka yang tidak dituntut yang banyak dapat digunakan untuk membantu ekonomi Islam, terutama tanah dan aset bangunan. Penyataan ini bukanlah semua orang tahu, akannya kerana kurangnya pendedahan kepada masyarakat Muslim, terutama di Malaysia. Beliau berkata tiba masanya kesedaran mengenai pengurusan harta pusaka perlu ditingkatkan dalam kalangan umat Islam supaya aset yang dimiliki itu dapat digunakan sebaik mungkin dan memberi manfaat kepada waris yang berhak. Akhir kata dari beliau, kerajaan juga disarankan mempermudahkan urusan undang-undang kerana ia pasti akan melancarkan proses pertukaran hak milik harta pusaka, khususnya yang membabitkan cukai. Dengan cadangan ini, dapatlah umat Islam di Malaysia boleh menguruskan harta pusaka dengan baik dan tidak menyukakan keadaan mana-mana belah pihak. Itu dari saya. Terima kasih. Jumlah pemilik dalam pusara dilihat semakin meningkat setiap tahun sehingga mencecah lebih RM70 bilion. Kenapa perkara ini berlaku? Pada pendapat saya, undang-undang faraid yang dibentuk oleh Allah SWT adalah berdasarkan kepada integrasi prinsip-prinsip asas yang kukuh dan unik yang jelas berbeza dengan sistem pusaka yang lain di dunia ini. Ia mampu bertindak sebagai medium solusi yang berperanan untuk mencerakin dan merungkai permasalahan berkaitan harta pusaka. Prinsip asas yang merupakan tunggak kepada undang-undang faraid ini terdapat pelbagai pendapat terhadap permasalahan hak dan pemilikan. Pertama ialah penentuan dan penetapan melalui nas. Syarat penentuan dan penetapan kadar bahagian ahli-ahli waris adalah bersumberkan kepada wahyu ilahi. Contohnya, dasar pembahagian pusaka dalam Undang-Undang Pusaka Islam ialah bahagian ahli waris lelaki 2 kali ganda daripada bahagian ahli waris perempuan atau bahagian lelaki menyamai 2 bahagian perempuan. Kedua ialah keadilan kepada ahli-ahli waris. Konsep pembahagian pusaka secara faraid ini merupakan matlamat kepada Undang-Undang Pusaka Islam itu sendiri. Keadilan dalam pengagihan harta pusaka kepada semua ahli-ahli waris adalah keadilan yang mewarnai sistem selaras dengan kedudukan peranan dan tanggungjawab kekeluargaan dengan si mati, bersesuaian dengan hak dan kadar yang telah ditetapkan padanya, serta keakraban hubungan situasi ini dapat lihat melalui nas Al-Quran yang telah menetapkan undang-undang dan peraturan bahawa bahagian anak lelaki menyamai 2 bahagian anak perempuan. Allah SWT telah pun menegaskan dalam firman-Nya yang bermaksud Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian 2 orang anak perempuan. Surah An-Nisa. Akhir sekali ialah kewajipan menerima hak dalam pusaka. Melalui prinsip ini, ia mewajibkan semua ahli waris yang telah ditentukan dengan kadar bahagian yang telah ditetapkan dalam Al-Quran menerima hak mereka masing-masing. Penerimaan harta pusaka ini diharapkan kelangsungan hidup ahli waris di dunia ini terjamin dan matlamat keadilan sosial dapat direalisasikan. Dengan kata lain, tidak boleh dihalang salah seorang daripada ahli-ahli waris yang berhak daripada menerima harta pusaka itu, melainkan ahli-ahli waris tersebut telah melakukan salah satu perkara yang menyebabkan dia dihalang. Begitu juga jika ahli waris sendiri menarik diri dengan melepaskan haknya dalam pembahagian harta pusaka melalui kaedah al-takarruj. Dengan adanya prinsip asas dalam faraid, ahli waris perlu tahu asas undang-undang faraid kerana dapat meminimumkan perkara-perkara negatif yang berkaitan dengan pengurusan harta pusaka daripada berlaku antaranya penipuan atau penyembunyian waris yang berhak
penganiayaan hak waris. Manipulasi sesama ahli waris kerana di dalamnya tercatat butiran waris dan bahagian yang akan diterimanya yang akan mempunyai kesan dari sudut undang-undang. Era kepesatan globalisasi dunia kini menyebabkan timbulnya pelbagai permasalahan baru dan fenomena ini menghambat kehidupan individu Muslim, terutamanya yang berhubung dengan harta pusaka. Sejajar dengan itu, Islam sebagai agama yang sempurna mencukupi segala bidang kehidupan manusia telah menyediakan satu medium yang terbaik dan praktis sebagai solusi untuk merungkai segala permasalahan berkaitan harta pusaka, iaitu melalui Undang-Undang Pusaka Islam atau Faraid. Undang-undang yang berteraskan keadilan mensasarkan objektifnya yang berpaksikan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan sekadar untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia, malah untuk meraih kemenangan hakiki di akhirat nanti. Maka individu Muslim yang memahami pengertian Islam dengan sebenar-benarnya pasti berpegang teguh dengan sepenuh keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemilik mutlak dan pemilik hakiki segala-galanya. Manusia hanyalah sebagai melaksanakan amanah khalifah dalam menunaikan tanggungjawab. Penyelesaian masalah harta pusaka dalam Islam, jawab dan mentadbir dan mengurus bumi ini berlandaskan kepada peraturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Keperluan kepada solusi permasalahan berkaitan harta pusaka dalam masyarakat Islam di Malaysia yang berasaskan kepada prinsip-prinsip asas Undang-Undang Pusaka Islam adalah amat penting. Hal ini supaya keharmonian silaturahim dalam konteks jalinan hubungan sesama manusia dapat dipelihara dan dikekalkan selaras dengan piawaian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sumber Undang-Undang Pusaka Islam. Undang-Undang Pusaka Islam ataupun Faraid bersumberkan kepada Al-Quran Al-Karim, Al-Sunnah, Ijma' Sahabat dan Ijtihad bagi masalah-masalah tertentu. Di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menjelaskan hak-hak waris yang dapat dilihat dalam pelbagai surah yang disebut ayat Al-Mawaris. Ayat-ayat yang menjelaskan hak-hak ahli waris secara umum ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa. Dalam ayat lain bermaksud dalam pada itu orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat sesetengahnya lebih berhak atas sesetengah yang lain menurut hukum kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu dalam surah Al-Anfal. Banyak lagi ayat yang menjelaskan hak-hak ahli secara terperinci dapat dilihat dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, mereka ataupun umatmu meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad mengenai masalah kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu dalam perkara kalalah itu, iaitu jika seseorang mati yang tidak mempunyai anak dan ia mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan ia pula saudara-saudara lelaki itu mewarisi semua harta saudara perempuannya. Jika saudaranya perempuan tidak mempunyai anak, kalau pula saudara perempuannya itu 2 orang, maka keduanya mendapat 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan sekiranya mereka saudara-saudaranya itu ramai, lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang lelaki menyamai bahagian 2 orang perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kamu supaya kamu tidak sesat. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu dalam surah An-Nisa.
Kesimpulannya, penangguhan pembahagian harta pusaka itu bukan sahaja akan mendorong berlakunya krisis dalam institusi kekeluargaan, tetapi ia akan menyebabkan harta itu, terutamanya hartanah, akan menjadi statik dan tidak akan memberikan pulangan ekonomi yang sepatutnya. Keadaan akan menjadi lebih serius lagi apabila pihak-pihak yang bertelagah mengambil jalan singkat dengan mengambil keputusan untuk menjualkannya bagi membolehkan mereka membahagikan hasil jualan itu sesama mereka. Apabila perkara ini berlaku, ia tidak akan menyelesaikan masalah utama, malah ia akan membawa kepada masalah jangka masa panjang yang lebih serius, di mana hak milik harta itu akan berpindah ke tangan pihak yang ketiga dan wujudnya salah faham di antara sesama mereka yang tidak akan pernah berpuas hati dengan ganjaran yang diperoleh. Segala kemulut ini akan mampu ditangani dengan berkesan sekiranya masyarakat itu sendiri menguruskan tadbir harta mereka secara lebih teratur dan lebih sistematik sebelum mereka meninggal dunia. Okey, itu sahaja. Sekian daripada grup saya, Sharifah Syazli binti Syed Jaafar Muhyiddin, Farah Syuhada binti Samsudin, dan Wan Aisyah Safina binti Nazir dan juga Imran bin Yusam.